Tuhan suruh, Tuhan larang tu, maka itu agama. Ada soal lagi ni lidin dia panggil. Lidin ni Tuhan tidak larang, untuk agama. Untuk agama ni apa dia? Untuk kemudahan agama, untuk mengembangkan agama, untuk memajukan agama. Maka hal itu tidak termasuk di dalam larangan untuk mengembangkan agama. Kita kata mazhab tak ada zaman Nabi, zaman sahabat pun tak ada. Kedian barulah ada. Maka bid'ah ke tak? Tidak bid'ah, tidak termasuk dalam bid'ah. Kenapa? Kerana adanya mazhab tu untuk mengembangkan agama. Untuk mengembangkan agama. Kerana mazhab tu supaya sekolah, kata. Supaya sekolah untuk mengembangkan agama. Begitu juga adanya sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem zaman Nabi semua tak ada sistem belakang. Jadi adanya bagai-bagai itu ialah untuk kemudahan agama, untuk memajukan agama. Kita mengaji. Sekarang ni ada dengan fakulti, buat fakulti dengan syariah, usuluddin, tak ada belakang zaman Nabi, kita kata begitu. Tapi hal ini untuk memajukan agama. Maka itu termasuk untuk agama, tak apa, untuk kemudahan agama, untuk memajukan agama. Itu tak apa. Termasuk kita guna mikrofon apa semua sekali. Dulu kecil gitu nak suruh ramal dengan untuk kemudahan agama, untuk memajukan agama, maka tidak termasuk di dalam bab bid'ah yang dilarang. Termasuklah ilmu tauhid, termasuklah ilmu fiqh. Kerana ilmu ni lahir daripada perkembangan agama. Perkembangan agama. Nama aja barang tu ada dalam Quran, dalam hadis semua sekali ada belakang nama sahaja. Allah tu bik nama sahaja. Maka hal ni tidak termasuk dalam larangan. Hak dalam larangan tadi fiddin, di dalam agama. Kalau sekiranya agama ni supaya umuh, hak dalam ni. Hak dalam. Ada pun hak ia kita kata tidak termasuk dalam agama, hak dalam masa mengembangkan agama semua sekali itu untuk agama, maka itu tidak termasuk dalam larangan. Tidak termasuk dalam larangan. Kalau ada persoalan apa, kita boleh bincang lah. Jadi kita kena faham bagai-bagai lagu ni, kita kena faham. Kadang-kadang orang kata naik otor, dia kata nak ikut Nabi kan. Padahal mau duk ngaji pakai kitab, bila Nabi ngaji guna kitab. Dia kata bid'ah hasanah tu dalam lidin ada. Mana? Itu termasuk dalam lidin. Bid'ah hasanah termasuk dalam lidin untuk agama. Untuk kemajuan agama. Buat sekolah, buat berapa, tujuan untuk nak maju agama. Tak apa, menjilidkan buku, buat sistem ngaji. Dulu tak ada sistem, kita buat sistem. Macam-macam sistem timbulnya. Sistem hak yang mengaji. Kalau di Pakistan saja ada sistem sistem guru kena masuk kelas. Macam sistem tempat kita lah. Guru kena masuk kelas. Murid-murid duduk dah kelas belakang. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ada sistem guru duduk dalam kelas, murid kena mari. Dia cakap situ, dia bilik ni bilik dia semua sekali besar. Murid saja tu masa fiqh mari masuk belakang dusin mengajar. Habis masa ni pergi masuk bilik usaha lain pula. Habis masa ni jadual gapo dia. Masuk bilik lain pula. Ni masuk bilik lain pula. Jadi kalau dari segi kebaikan kan, kalau kita kata masing-masing ada kebaikan. Hak guru di sini semua ni, guru tidak akan lewat ada masa. Cukup masa mari mula ngajar selalu. Dia cokok situ je. Sabar habis. Dia nak mutalaah ke apa semua sekali di bilik dia. Ada khusus semua sekali. Ini dia panggil sistem. Sistem mengajar ni tidak termasuk di dalam bab larangan tadi. Dalam bab larangan. Semua sistem dalam bab sistem ekonomi ke sistem apa semua sekali. Itu untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Untuk agama, untuk kemajuan agama, untuk jaga agama. Jaga agama.
Hak tu timbul Quran dikumpulkan Quran balik, semua tu untuk jaga agama. Untuk jaga agama. Kata Tuhan kita Kitab Tauhid, dan dia orang marinya wat tauhidu nau'ani. Tauhidu fil ma'rifah wal itsbat wa huwa tauhidur rububiyyah wal asma' was sifat. Wa tauhidu fit talab wal qasdi wa huwa tauhidul ilahiyyati wal ibadah. Jadi Tuhan kita kata tauhid ni ada dua jenis. Dua jenis tu ambil mana? Dua jenis. Jadi hak dua jenis tadi tu ambil daripada Quran dan hadis Nabi. Ya. Jadi pembahagian daripada Quran dan juga hadis Nabi. Kerana bab tauhid ni kita tidak boleh nak bagi melalui fikiran saja. Pendapat kalau kita nak ambil tak boleh. Ya. Dalam bab tauhid kita kena ikut Quran, kita kena ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya dia panggil tauhidu fil ma'rifah wal isbat. Tauhid pada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga isbat. Kita pun panggil isbat juga. Ataupun dengan nama lain dia panggil tauhid ar-rububiyah wal asma' was sifat. Tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Kalau kita mengaji dalam kitab lain dia bagi tiga, dalam kitab ni dia bagi dua pembahagian. Dari kitab lain bagi tiga pun, dari Quran juga, cuma dia pecah lagi. Hal ni dia gabung sekali. Dalam dia buh nama tauhid fil ma'rifah wal itsbat ni, iaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma' wa sifat. Dua-dua di situ belakang. Ataupun kita nak sebut dengan nama lain, tauhid pada kuasa Allah Subhanahu wa taala dan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan pada perbuatan Allah. Kita ni siapa dia buat? Allah Subhanahu wa taala buat. Langit Tuhan buat. Hujan turun Tuhan buat. Malam siang Tuhan buat. Hak perbuatan orang lain memang tidak buat, maka kita wajib kita kena mentauhid hak Allah Subhanahu wa taala sahaja yang buat. Rezeki Tuhan yang bagi. Ini dia panggil perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah perbuatan Allah dan juga zat dia sendiri, dan juga sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya dia panggil tauhid fi talab wal qasd. Tauhid pada talab, pada tuntutan, wal qasd dan juga qasad, iaitu hati kita. Wa huwa tauhidul ilahiyah wal ibadah, iaitu dalam kitab lainnya dia sebut tauhid uluhiyah. Ataupun dalam bahasa yang lain kita boleh sebut tauhid, mentauhidkan pada perbuatan hamba. Hak kita buat kerana tuntutan agama saja, maka kerana perintah agama, maka wajib kita kena mentauhidkan, iaitu pada qasad kita. Sembahyang perbuatan kita, puasa perbuatan kita. Tapi sembahyang tadi kita buat kerana Tuhan suruh, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh sembahyang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasad kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada perbuatan kita. Gapo hak perbuatan yang kita buat kerana suruhan agama, atas dasar suruhan agama, maka wajib kita kena mentauhid, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita qasad selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni sebab itulah maknanya kita semua buat ibadat, sembahyang, puasa, baca Quran, apa sahaja yang dinamakan ibadat, dia ada sakut paut dengan tauhid belakang. Berapa? Kerana ada qasad tadi. Kerana ada qasad. Apabila tak kena qasad, maka dia akan, kita boleh sebut dia tu
menjejaskan tauhid. Apabila qasad kita bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kita buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjejaskan tauhid kita. Apa saja ibadah, apa saja ibadat. Jadi dia sebutnya hak yang pertama kita kena faham, tauhid ni ada dua jenis. Dia buat pembahagian dua jenis. Yang pertama tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, hak perbuatan dia, hak diri dia semua sekali wajib kita kena mentauhid. Yang keduanya hak perbuatan kita, jadi dua tu hak yang kita kena faham. Qala al-'allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma at-tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusulu wa nazalat bihi al-kutubu fa huwa naw'an, tauhidu fil ma'rifah wal itsbat wa tauhidu fit talab wal qasd. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Siapa dia Ibnu Qayyim ni? Ibnu Qayyim ni ana murid kepada Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang sangat-sangat teguh berpegang dengan sunnah. Di antara tokoh sunnah Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan orang yang terkenal dengan alim, orang yang mujtahid, Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kita sendiri pun kena kenal lah. Di antara tokoh yang disegani, bukan kepada orang-orang yang berminat dengan dia aja, orang yang membenci dia pun maka disegani. Bukan calang-calang orang lah. Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh, semua ada kitab belakang dia. Orang yang hebat Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata dianya, tauhid ia diseru oleh Rasul dan diturun kitab-kitab ni, semua kitab-kitab, bukan Al-Quran saja. Hak dulu lagi dua jenis. Maknanya pembahagian tadi ni iaitu tauhid pada ma'rifah, isbat, kita sebut tadi juga, dan juga tauhid fit talab wal qasd. Maknanya tauhid hak ni lama benar, bukan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka saja, bahkan semua nabi-nabi bawa dua ni tauhid. Dua tauhid ni. Fal awal, yang pertamanya huwa itsbatu haqiqati dzatir Rabb ta'ala. Tauhid yang pertama tu iaitu mengisbatkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi, dan isbat zat dan isbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa takallumihi, dan bercakap Allah Subhanahu wa taala. Bi kutubihi wa taklimihi, bercakap dengan kitab dia, dan dia bercakap liman syaa min ibadihi, kepada siapa dia yang dia mahu di kalangan hamba. Hak tu kita kena percaya Allah Subhanahu wa taala ni sifat dia bercakap. Tuhan bercakap dengan Nabi Musa. Cuma lagu mana bercakap tu, maka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan bercakap tidak sebagaimana makhluk, menyalahi makhluk, tidak seperti makhluk. Hal ini termasuk dalam ilmu tauhid, hak tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbat umum qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi, dan mengisbatkan umum keputusannya, qada' dan qadar dia.
isbat bahawasanya apa yang berlaku sudah semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bab tauhid ni juga. Di dalam bab tauhid ni, sakit demam kita, miskin kaya kita, comel uduh kita, semua ni termasuk dalam mentauhid dalam bab yang pertama tadi. Kita kena terima. Kita kena terima. Wa qad afsaha al-Qur'anu an hadha an-naw'i jidd al-ifsah kama fi awal surah al-Hadid wa surah Taha wa akhir al-Hashr wa awal tanzil as-Sajdah wa awal Ali Imran wa surah al-Ikhlas bi kamaliha wa ghairi dhalik. Kata dianya, kalau kita tengok dalam Quran, kita akan jumpa banyak saja ayat-ayat yang menekankan dalam bab ni, dalam bab tauhid ni. Kalau kita baca surah Al-Hadid, kita akan jumpa katanya. Kita baca surah Taha, kita akan jumpa. Baca surah Al-Hasyr, kita akan jumpa. Surah Tanzilus Sajdah, permulaan dia kita akan jumpa. Surah Al-Imran, surah Al-Ikhlas, qul huwallah tu. Jadi semua tu menjelaskan tentang tauhid. Jadi orang yang faham Al-Quran, di antaranya kita kena faham tuntutan tauhid tadi. Ilmu tauhid tadi, kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hakikat zat Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, semuanya kita kena ambil daripada Quran belaka. Tak boleh ambil lain. Kena ambil daripada Quran belaka, ambil daripada hadis Nabi belaka. Hatu tu. Tidak boleh kita nak ambil daripada para ulama, kita kata tak boleh. Ataupun kita nak ambil daripada kitab-kitab karangan ulama, tak boleh kita nak ambil daripada kitab-kitab karangan ulama. Ada dari kitab ni, ada dari kitab hijau, kitab kuning, atau kira tu. Kerana dalam bab tauhid ni kita kena ambil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi. Jadi kalau kita nak sebut tauhid ma'rifah wal itsba' ni jelas, kerana tauhid ni kita ambil daripada Quran. Quran sendiri sebut wajib kita kena mentauhidkan Allah pada zat Allah lagu mana, pada sifat Allah Subhanahu wa taala lagu mana. Jadi kalau kita kembali kepada Quran kan, tak payah balah dah. Lagu mana hak Quran tu? Hak Quran tunjuk kepada kita. Tak payah balah tu. Kerana sudah ada dalam Quran. Hak balah ni pasal barang tak ada. Ataupun barang yang tak jelas, baru dia panggil kita ni patut balah kita. Tapi kalau barang tu hak jelas benar ada, maka tak perlu kita balah. Kita kena terima. Kita kena terima. Kalau kita nak terima hak lain pun kita kena terima hak ni. Orang tengok kepala kurang hamba tak nak pegang juga, pasal lama terlajuk dah duduk pegang. Orang nak pegang tak apa dia mau pegang, apa tak kata salah. Bahawa hak dia mau pegang tak adalah yang lebih baik. Dia kena iktiraf lagu tu. Kena iktiraf lagu tu, kerana apa yang kita sebut ni adalah tauhid yang mari daripada Al-Quran. Mari daripada Al-Quran. Apabila kita sebut tauhid mari daripada Quran, hak selain daripada tu juga tidak mari daripada Quran belaka. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, termasuklah juga orang-orang yang berpegang kepada ilmu kalam. Apabila dia tu tidak mengambil jalan Al-Quran, jalan Al-Quran. Dalam bab kita kata dalam bab isbat zat Allah serupa, dalam bab isbat sifat Tuhan pun kena ambil cara Quran juga. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab sifat Tuhan kita ambil ilmu kalam, falsafah lah. Dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala, jadi tak boleh kita ambil ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu yang guna logik akal.
banyak guna logik akal. Jadi kita telah meninggalkan cara Al-Quran tadi. Itu hak yang pertama, tauhid yang pertama. Tauhid yang keduanya, kata dia, ma tadammanathu suratu qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun. Dan juga dalam ayat Quran Tuhan sebut qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ayat Quran sebut dalam surah Al-Kafirun semua sekali, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Wahai kafir, aku tidak akan sembah Tuhan yang kamu sembah. Perbuatan kita, sembahan kita. Wala antum abiduna ma, dan kamu tidak sembah Tuhan yang aku sembah. Selama mana mu kafir, mu tidak sembah. Kalau mu sembah Tuhan juga, mu sembah tu, mu tidak sembah Tuhan aku. Ini surah qul ya ayyuhal kafirun semua sekali itu tebak tauhid belaka. Tauhid mana? Tauhid yang kedua tadi. Tauhid pada qasad, pada perbuatan kita hamba. Yang mesti kita kena terima segala ibadat ni daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik sekirabu. Tidak syirik sekirabu. Kita pergi sembah sama ada dalam ibadat hak kita kena qasad dan kita tidak boleh menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada orang yang sembah berhala ataupun pergi sembah lembu ke, pergi sembah kubur ke, pergi sembah manusia ke, hak jenis tu guru ke, semua sekali, semua tu termasuk dalam bab kedua, perbuatan kita. Dalam bab perbuatan kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ni. Jadi kalau sekiranya hak kadang-kadang dalam bab ibadat ikhlas molek dah. Ikhlas molek sembahyang, puasa di Mekah. Tapi dianya buat juga hak penyembahan selain daripada Allah. Ikhlas dah. Tapi dalam bab kubur duduk sembah, duduk sembah kita kata. Siapa ke mereka duduk mentazimkan, maka dia tidak mentauhid Allah pada tauhid yang kedua. Maknanya Ustaz, bahagian pertama tu maknanya hati dia ikhlas dah perbuatan. Dari segi hati dia ikhlas dah. Tapi bila sampai perbuatan dia buat benda lain. Buat benda lain. Termasuk syirik juga. Syirik juga. Syirik juga. Jumpa Tok Bomo ni. Tok Bomo. Jumpa Tok Bomo berapa semua sekali kan? Abu Pasir. Jadi syirik tauhid tadi mesti kena kedua-duanya sekali. Orang yang tidak ikhlas tu dia kena syirik juga. Sembahyang tidak ikhlas, puasa tidak ikhlas, dan juga hak yang dia sembah selain daripada Allah, penyembahan tu itu juga syirik. Kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala sebut qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab ni siapa dia? Orang Kristian dan orang Yahudi, dua-duanya sekali. Ta'alu, marilah kita semua ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kembali kepada satu kalimah ya sama kami dengan kamu. Kita serupa ya pada awalnya, dulunya serupa ya. Orang Yahudi, orang Kristian ni masa jadi pengikut Nabi Isa, Nabi Musa dulu sama. Gapo dia? Alla na'budu illallah, supaya kita ni sama-sama tidak sembah kecuali kepada Allah. Jadi orang Yahudi dia sembah Uzair, orang Kristian dia sembah Nabi Isa, dia sembah Nabi Isa, sembah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak syirik kepadanya sedikit pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita
sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendewa-dewakan siapa-siapa. Fa in tawallau, sekiranya kamu berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakanlah ishhadu, kami ishhadu, bersaksilah kamu semua, bi anna muslimun, sesungguhnya kami ni orang-orang Islam. Ini dalam Quran sebut. Tauhid yang disebut dalam Quran. Sebab itulah kita orang hak nak sunnah ni kena faham Quran molek. Kena mengaji sungguh Al-Quran untuk nak memahami. Supaya kita ni faham mesej Al-Quran. Hak sebenar semua duduk dalam Quran belaka. Dia panggil hak yang asli, hak yang tulis. Semua ada dalam Quran. Jadi termasuklah juga bab tauhid ni. Bab tauhid. Wa awwalu surati tanzilil kitab wa akhiruha, wa awwalu suratil mu'min wa wasatuha wa akhiruha, wa awwalu suratil a'raf wa akhiruha, wa jumlah suratil an'am wa ghalib suwaril Quran, bal kullu suratin fil Quran fahiya mutadamminatun li naw'i at-tauhid syahidatan bihi da'iyah ilaihi. Dia kata kalau kita nak tengok tauhid yang kedua ni, kita boleh tengok dalam surah Mukmin. Awal surah Mukmin, tengah surah Mukmin, akhir surah Mukmin. Awal surah A'raf, akhir surah A'raf, dan sebahagian besar dalam surah Al-An'am, dan kebanyakan surah-surah dalam Quran semua ada belakang. Tauhid yang kedua kita boleh tengok di dalam Al-Quran. Jadi hak ni lah yang kita kena faham tentang tauhid. Tentang tauhid. Jadi kedua-dua tauhid ni, lepas pada ni kita akan jumpa perinciannya di dalam bab tauhid. Dia akan sebut syirik sini, syirik hak ni, syirik semua sekali. Hak yang Nabi sendiri sebut dalam hadis dia. Dalam hadis dia. Ni kita sebut ni permulaan secara kasarnya lagu tu. Tauhid ni dua jenis. Tauhid dalam bab ketuhan, dalam bab sifat Tuhan, perbuatan Tuhan sah. Kemudian dalam bab perbuatan kita manusia. Mesti kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia lagi, fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi, fa huwa at-tauhidul 'ilmi al-khabari. Kemudian dia sebut pula pembahagian yang lain juga. Dia sebutnya Quran ni sama ada berita daripada Allah, nama-nama dia, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, perkataan Allah. Maka itu adalah tauhid ilmu khabari, berita. Jadi kita kena terima juga gapo hak ya Tuhan sebut tu, kita kata cerita. Kalau kita tolak cerita hak ada dalam Quran, kita telah syirik dah. Sebagai berita yang betul mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu dia panggil tauhid ilmi. Ilmu. Hak dalam betul ilmu. Hak dalam betul ilmu. Situ juga termasuk dalam tuntutan yang kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mana cerita-cerita hak ada dalam Quran. Cerita nabi-nabi, cerita kaum-kaum yang dahulu, maka kita kena terima kerana mari daripada Al-Quran. Hak mari daripada hadis Nabi hak yang sahih. Ada pun hak jenis tidak sahih termasuk dalam Israiliyat, hak tu memang kita kena tolak hak tu. Israiliyat ataupun hadis-hadis dhaif mari daripada hadis-hadis maudhu' semua sekali. Maka hak tu kita kena tolak. Jadi kalau sekiranya kita tolak berita-berita hak ada dalam Quran, maka termasuk dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mentauhid
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang kita ni dia banyak terima hak Israiliyat. Hak dalam Quran sendiri, hak yang berkait dengan Quran sendiri, banyak hak Israiliyat. Israiliyat ni maknanya berita yang disebut oleh orang Yahudi yang masuk Islam, dia ambil daripada kitab-kitab dia. Banyak terlajuk dari kitab-kitab tafsir